Okey, kita mula kelas untuk hari ni bab baru bab 5. Kita ada 4 bab lagi. Bermula dengan bab 5 lah. Ini kalau main bola ni kita anggap dia separuh masa kedua lah. Second half time kan. So, awak kena habiskan 4 bab lagi dalam masa 4 minggu tak silap saya ataupun 5 minggu. Umpama satu bab 1 minggu lah. Hari ni Puan Asyah ada ambil kelas tak? Ya? Ada. Ada? Oh, dia nak ambil kelas juga saya baru nak buat kelas. Puan Asyah nak buat kelas? Okay, awak nampak tak nota yang saya share ni? Nampak tak nampak? Nampak. Okay, macam mana? Saya set ni tak lupa dah. Okay, tak apalah. Ini bab 5 lah. Bab 5. Analysis of statically determinate 2D pin jointed trusses. Analisis determinate boleh tentu statik. Determinate statically ni boleh tentu statik. 2D ni bentuk gambar raja ni bentuk 2D lah. Lepas tu trusses jointed, kukuda bersambung secara sendi dia panggil. Dengar tak saya cerita ni? Dengar tak? Tak dengar ni? Dengar Okey, dalam bab trusses, bila kita sebut trusses, kita tahulah, kita boleh imagine dia adalah bentuk kukuda lah. Kuda yang kita tengok kat atas rumah, yang kita buat, yang awak datang buat IBS ni, itu panggil kukuda lah kat atas tu. So setiap ini yang saya tanda ni, ini kita akan panggil sebagai member. Dia punya member lah. Okey. Lepas tu setiap benda ini pula, hujung-hujung penyambung ni kita panggil sendi. Ini sendi. Okey. Kalau tengok pada nota yang ini, tengok sini. Nota 45 ada dah kan? Nota 45 ni. Dah ada belum nota 45? Ada. Ada kan? Saya dah bagi dah nota 45 ni. Okey, dalam nota 45, mana nota saya ni? Okey, sini. Dalam nota 45 ni, macam mana saya buka ni? Jangan saya tengah pening je ni. Macam mana nak setting ni?
Kenapa tak keluar muka saya kat situ? Saya tak ingat dalam setting. Lama tak guna ni. Okay, macam mana sebenarnya? Tak apalah. Okay, ini dalam gambar rajah yang ini, awak akan ada support pin. Awak akan support kedua ni roller. Okay, pada setiap support ni dia ada reaction lah. Ini reaction dan ini reaction. Kat sini akan ada dua lah sebab dia pin. Kalau kat sini dia akan ada satu je reaction sebab dia roller. So arc itu kita namakan sebagai reaction. So kita akan dapat arc sama dengan 3 lah. Okay, nampak 3 sini Lepas tu kita akan dapat J. J ni join. Kita kena kira setiap bucu dia. 1 2 3 4 5. So J adalah 5. So kalau member pula berapa? Member kita akan kira setiap yang bersambung dengan join tadi. Contoh A ke B ni 1, B ke C 2, C ke D 3, seterusnya lah. Kita akan ada 7 member. So member kita adalah 7. So kita ini yang kita kena kira dulu, 3, 5, 7 ni. Dan kalau awak perasan satu lagi kat sini dia tulis arc sekiranya tidak lebih kecil kurang sama 3, dia panggil boleh tentu. Boleh tentu statik dengan tak boleh tentu statik ni kita kena tentukanlah cara dia. So cara nak uji, apabila awak dapat satu-satu soalan kuda, bentuk kuda ni, awak kena test dulu sama ada dia adalah boleh tentu statik ataupun tak boleh tentu secara statik. Soalan kita sekarang ni kita belajar adalah boleh tentu statik lah ni. Determinate statically. Determinate ni boleh tentu. Kalau satu lagi dia akan panggil indeterminate. Macam awak belajar dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tu, dia panggil indeterminate. So sekarang nak tentukan dia kena melalui dua kaedah ni. Ni nombor 2 dengan nombor 3 ni. Okay, kalau nombor 2 ni kita akan gunakan internal member. Kita nak tentukan member kat dalam tu. Cara dia, formula dia M tambah arc sama dengan 2J. M tambah arc 2J. M tu member, arc tu reaction, J join. Yang mana yang kita dapat kat sini ni? M 7, J arc 3, J dia 5. So kita gantikan dalam ni, M tambah arc sama dengan 2J, awak akan dapat 7 tambah 3 sama dengan 2 darab dengan 5 dapat 10 sama dengan 10. Sebelah kiri 10, sebelah kanan pun dapat 10. Dan awak kena tengok conclusion kat sini. Apa dia cakap? Sekiranya M tambah arc kecil 2J ialah tak stabil secara statik. Ini tak stabil tapi dia statik. Sekiranya M tambah arc lebih, dia stabil tapi tak boleh tentu secara statik. Yang ini adalah ni ayat dia tak boleh tak stabil secara statik. Tak stabil boleh tentu secara statik. Panjang ayat dia sebenarnya, dia ringkaskan ni. Sebenarnya tak stabil, tak boleh boleh tentu secara statik. Ini tak stabil, boleh tentu secara statik. Yang ini dia stabil tapi tak boleh tentu pula. Kita nak yang equal. M tambah arc mesti sama dengan 2J. Dia adalah stabil dan dia juga adalah boleh tentu. Ini yang kita nak. So apabila buat test kuda awak tu, awak akan dapat samalah kiri dengan kanan sama.
Lepas tu kita akan uji pula untuk external. Ini step-step dia lah. External member kita akan guna arc tolak 3 sama dengan kosong sahaja. Arc ni adalah reaction. Reaction kat atas tadi kita nampak 3 kan. So 3 tolak 3 sama dengan kosong. Kita akan dapat macam ni lah. So kita akan dapat kosong sama dengan kosong. Okey lah. So dia ada conclusion dia lah kat sini. Sama lah, sekiranya kecil daripada kosong, arc tolak 3 kecil, dia akan dapat tak stabil secara statik. Tapi boleh tentu. Kalau arc tolak 3 melebihi kosong, kalau lebih je, dia stabil tapi tak boleh tentu. Sekiranya arc tolak 3 equal 0, sama, kiri dan kanan tu sama, dia adalah stabil dan boleh tentu. So awak nak cari yang ni lah. Conclusionnya awak kena buat nanti. Dua ni. Yang ni panjang lah pula. Sekiranya berlaku tak boleh tentu. Kes nombor ni, nombor 2 ni. Tak boleh tentu. Awak kena cari dia punya darjah ke tidak boleh tentu. Kita tengok nota awak faham ni. N sama dengan M tambah arc tolak 2J. Kadang-kadang ada soalan tanya lah. Dapatkan darjah ke tidak boleh tentu. Okey, yang last sekali. Yang nombor 5 dia agak kritikal untuk awak faham ni. Okey. Kita akan contohnya kuda kita ni. Ini A, ini B, ini C. Okey. Sekarang ni A ke B. Kita nak tengok A ke B macam ni lah. Contoh A ke B. Dia dah mention kat sini dalam internal force Sekarang masih dengar tak suara saya? Dengar tak? Dengar ke tak dengar ni? Dengar, adik. Okey, sekarang ni kita nak tahu yang ni, yang internal force ni awak kena ingat betul-betul. Tension. Ini simbol dia huruf T T besar ni. Tension. Bermaksud tegangan lah. Tension ni tegang lah. C, compression. Dia istilah dia. C tu compression. Mampatan lah. Sekarang kita nak cari internal force. Tajuk dia internal force Internal force ni. Internal force ni kat dalam lah. Daya dalaman. Ini internal force. Nak tahu dia adalah tension atau compression kat dalam ni. So saya nak tanya awak, sekiranya satu load, orang mari tarik tali lah. Kita katakan contoh tarik tali. Ni A ni support, B ni support kat sini lah. A dengan B support. A ni ditarik keluar, ada satu daya kat luar tarik. B pun tarik kat luar. Okey. Sekarang ni apabila dua-dua ditarik, A dengan B ni, member A dengan B ni, tali ni akan jadi makin tegang ke makin kompres? Kalau dua orang tarik tali tu, dia akan makin putus ke makin mampat? Benda tu? Putus. Putus. Putus tu tegang ke mampat? Tegang. Tegang lah kan? Tension. Tension lah kan? Okey. Sekarang ni awak faham, bila contohnya orang A tarik belah A, orang B tarik belah B, bila dua-dua tarik, dia akan jadi tegang. Betul? Betul tak betul ni? Betul. Okey. Tapi kita nak yang kat dalam ni. Apa akan jadi kat dalam ni? Kita tak nak tahu yang luar. Yang luar ni memang kita tahu tarik sama tarik, dia akan tension lah. Kita nak yang belah dalam. Belah dalam dia akan berlawanan dengan belah luar ni. Kalau belah luar dah jadi keluar, dia akan jadi kat dalam macam ni. Dan ini kawan dia lah, partner dia. So bila dua-dua belah dalam,
menghala macam ni, dia akan jadi tension. Tension belah dalam. Tapi tadi awak faham, bila tension ni mestilah kena ditarik dua-dua. Tarik keluar lah, baru jadi tension. Itu yang kita faham selama ni, tension. Tension belah luar betul. Kalau awak tarik tali, orang yang kat belah lawan tu tarik, awak pun tarik, dia akan jadi tension lah benda tu. Kenapa bila yang ini tension ni simbol dia ke dalam? Itu perbezaan dia. Perbezaan tension yang belah luar dengan tension belah dalam. Dia berlawanan lah. Awak kena ingat bentuk macam ni lah. Apabila tension, bentuk dia di garisan straight, dia akan ada belah dalam benda ni. So, ini kita akan tambah simbol T. Boleh faham tak boleh faham ni? Boleh, Syekh. Okay. Jadi, untuk berlawanan, untuk compression, dia akan, kalau kita faham yang sebelum-sebelum ni, compress ni, mesti simbol ke dalam lah. Sebab kita nak tekan dia. Kita nak tekan benda, objek yang tengah-tengah ni. Ni katakan ni objek lah, kotak. So, kalau awak nak compress dia, orang A ni dan orang B, dia kena dua-dua tekan lah. Tekan kotak ni, barulah jadi compress, betul tak? Jadi, force dia masuk ke dalam. Ini force dia. Kalau awak dua-dua tekan, barulah jadi compress, jadi rapat kan benda ni. Kotak ni makin rapat, makin rapat. Sekarang ni kita nak cari yang belah dalam. Belah dalam dia. Belah dalam dia kat sini. Gitu. Dia lawan balik yang luar. Ini luar, ini border dia. Ini belah luar, ini belah dalam. Jadi bila compress, dia akan bentuk C. Simbol dia macam ni. Simbol keluar. That's why lah jadi macam ni. Kita nak cari yang dalam, kita bukan nak cari yang luar ni. Dan bila compress, dia mesti ada simbol negatif. Kalau nilai ni kat sini adalah 15, negatif 15 lah. Boleh faham tak yang tu dulu? Compress dengan tension. Sebelum kita pergi contoh, awak faham tak faham ni? Kena respon lah. Kalau tidak saya tak tahu ni. Okey, kita sambung. Saya anggap awak dah siap lukis saya tak dengar ni. Dah siap belum ni? Hello? Hello? Ada. Okey, dah siap lukis. Okey, kalau awak tengok pada soalan ni, ini adalah bentuk kuda awak lah. Awak ada member berapa sekarang ni member? Cuba kena pasti member ada berapa. Ni 1 2 3 4 5 6 7 kat dalam ni, 8 9. So kita akan tulis kat tepi, M kita sama dengan 9. J kita berapa J? J kita tak ada siapa boleh jawab. J berapa? Berapa J kita? Join 1 2 6. Yes, 3 4 5 6. So J adalah 6. R kita reaction, berapa reaction? Berapa? 3. Reaction kita adalah 3. Awak ingat senang je reaction ni. Apabila pin dengan roller 3 lah. Sebab belah pin ada 2, belah roller ada 1. Okey, nak checking, kita mesti check dulu. Okey, kita akan check M tambah R equal to J. M kita berapa?
Art kita berapa? Tadi kita dapat kan? M berapa? M kita 9. Art kita 3. So kita akan tambah 9 tambah 3 sama dengan 12. Ini 2J 2 darab 6. So kita akan dapat 12 juga. Okey, beres. Kiri dan kanan sama sebelah dia. Kita tengok external. Awak nampak tak yang saya tengah nulis-nulis ni? Nampak. Apa dia? Nampak. Nampak, Cik. Nampak tak nampak ni? Nampak Nampak, Cik. Okey. External. Art tolak 3 sama dengan kosong. Art kita apa? Art kita 3. 3 tolak 3 sama kosong. So kita dapat kosong sama dengan kosong. So conclusion kita kena buat okay, determinate statically traces. Ini memang kena buat. Step pertama ni. Step pertama kita buat reaction. Okay, awak buat dulu kat buku awak step pertama. Ini saya ajar dah kat nota. Awak buat dulu. Memanglah dah ada nota. Saya nak awak tulis juga. Kalau tidak awak baca je. M tambah A sama dengan 2J. Okay, tulis Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Buat 1 minit je. Tak sampai 1 minit je. Nanti saya masuk balik. Okay, sambung kelas Siap dah? Dah siap belum? Hello? Ada orang tak? Dah ada. Okay, sekarang ni yang paling kritikal ni. Awak nak cari reaction ni. Step 2 ni. Step 2 Step 2 kita kena mencari reaction at support. Find reaction at support. Okay. Dalam step 2 kita tengok balik gambar raja soalan kita. Kalau awak perasan support kita kat sini. Saya padah. 2 je. E dengan F E dengan F itu adalah support kita. E roller, F pin. So E ni dia ada 1 je reaction. F akan ada 2. Sebab dia pin kan, ada 2 lah. So macam sebelum-sebelum ni saya nak macam mana nak memudahkan awak faham ni. Okay, sekejap kita cuba buat macam ni. Okay. Okay, nampak tak ni? Nampak tak sini? Sekarang awak nampak tak ni? Hello? Nampak. Kena jawab lah kalau nampak. Aduh, jangan kasar. Okay, sekarang ni kita nak cari step 2. Kita nak cari reaction. Reactionnya kat sini. Dan kat sini. Saya dah bagi tahu awak kita ada 3 cara je nak cari reaction. 1, jumlah moment. 2, jumlah X. 3, jumlah Y. Ini je cara yang kita ada untuk cari reaction. Sekarang ni kita guna kaedah 3-3 ni, kita kena pilih yang terbaik untuk kita. Mana-mana pun boleh pakai ni. So, kalau saya akan pilih jumlah moment dulu dah. So kita pilih jumlah moment. Bila kita pilih jumlah moment, kita kena decide pula nak buat belah E ke belah F. Macam mana saya cerita itu? Kita nak buat kat mana? Yang memudahkan kita akan pilih kat mana? Belah E ke belah F? Tak siapa ingat lah. Belah mana? E. E ke F?
Tadi ada dah jawab ni yang perempuan ni. Siapa ni? Tak dengar sorok ni. Putus-putus lah. Kita akan pilih E ke F? Awak dah jawab ke? Saya tak dengar ni. Jawab dah. Jawab dah. Kenapa dia jawapan awak? F ke jawapan awak? E, E, E. Tak boleh, awak kena pilih F. Kita kena pilih jumlah momen yang paling banyak reaction. Sekarang ni F yang lebih banyak. F ada 2. E ada 1 je. E ada 1 je ni. F ada 2. Ni 2 ni. Aduh, berapa kali nak ingatkan ni. Pilih tempat yang paling banyak. Sekarang ni kita buat jumlah momen. Jumlah momen F sama dengan 0. Okay. Kita pun declare clockwise as a positive. Ini yang step pertama. So kita akan buat sekarang. Semua load yang ada kat sini nak pergi F. Mana load? Cuba tunjuk ke saya. Load mana? Load yang ada dalam kukuda awak mana? Load asal dia mana? Bacakan pada saya. Mana load? Nilai load 60 berapa? 60 dengan 90. Okey, ini load dia 60 dengan 90. Okey, kita tengok dulu 90. 90 ni arah dia melintang kan? Dia nak pergi ke F, dia akan berpusing macam ni. Inilah umpamanya. Sekarang kalau cara saya pusing ni, lawan jam ke ikut jam? Lawan jam. Bila lawan jam, dia akan jadi negatif 90 darab dengan jarak dia. Jarak dia ni 1.5 ni. So kita tulis 1.5. Okay, settle 90. Sekarang kita jumpa 60 pula. 60 ni nak jadi negatif ke positif? Nak pergi kepada F? Negatif. Negatif juga. Okey, negatif 60. Darab berapa? 1.5 sampai sini je. Ini 1.5 lagi ada ni. Jadi berapa? 3. Darab dengan 3. Okey, dia jalan lagi. Dia berjalan daripada sini ni. Jalan-jalan jumpa yang pertama. Jalan-jalan jumpa yang ni. Dah jalan-jalan. Dia jalan lagi. Tak ada. Sini tak ada load. Sini tak ada load. Sini dia jumpa satu lagi. EY. Sekarang ni EY nak pergi F. Nak pusing macam mana? Lawan jam ke ikut jam? Awak kena imagine. Kalau jangka lukis awak tu, awak ada jangka lukis, awak kena jangka lukis. Kena. Okey, kalau jangka lukis awak, yang tajam tu duduk di tempat yang kita nak pergi. Sekarang ni tajam tu duduk kat F, pensel awak duduk kat A. So, dia akan berpusing macam mana? Tengok kepala anak panah dia ni. Anak panah dia bergerak ke atas kan? Kita angkat ke atas. So, dia akan pusing macam ni lah. So, bila pusing macam ni, positif ke negatif? Positif. So, positif E Y. Berapa jarak dia? 3.6. Jarak 3.6. Okey. Sekarang ni kita jalan lagi. Jumpa dengan FY. FY kena pada rumah dia sendiri. Jumpa dengan FX kena pada rumah dia sendiri. Dah tak payah ambil. So, yang ini equal 0. Okey. Ini penyataan awak. Sekarang awak boleh cari nilai EY. Silakan cari nilai EY. Saya nak jawapan. Jangan tengok nota Okey. Tolong cari EY. Nanti bagi tahu jawapan. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh je. Cari EY. Oh, awak tak nampak dah ke? Tulis dengan gambar saya kecilkan sikit lah. Okey.
Dapatkan nilai EY. EY berapa? Stop dulu. So kita akan ada jawapan EY sama dengan EY sama dengan berapa? 7. Berapa? 8, 87.5. Okey, kita akan dapat EY sama dengan 8 positif negatif. positif. Jangan lupakan saya kilonewton kat belakang Okey. K besar ke K kecil saya tengok. K kecil. Sekarang awak dah ada EY. Kena cari pula betul lah awak dah dapat EY, kena cari pula FY. So nak dapatkan FY, kita kena guna, kita dah guna yang ni. Nombor 1 ni kita dah guna. Nak dapatkan FY kita kena guna nombor 3 ni. Jumlah Y sama dengan 0. So kita akan tulis jumlah Y equal to 0 atas SO positif. Okay. Kita ada arah Y. Kita tengok dalam gambar rajah soalan ini, yang kita ada arah Y. Mana? Mana arah Y yang awak nampak? Loop itu dalam arah Y. Yang mana? Y dengan F. Ya, awak hanya jumpa EY tambah FY sama dengan 0. Ini je awak jumpa. Dalam lain-lain tak ada. So awak punya FY, nak senang awak, FY sama dengan negatif EY. So FY sahaja, FY sama dengan negatif 87.5 kilonewton. Okey. Settle. Faham tak faham? Faham tak? Sekarang tugas awak adalah mencari, saya nak awak cari satu lagi ni. Sebab kita ada F8 ni. F8 ni kita ada. Dia ada nilai ni. So awak kena cari jumlah F sama dengan 0. Anggap ke kanan sebagai positif. So dapatkan nilai F8. Boleh? Sekarang awak cari nilai arah yang berlaku pada arah X. Awak buat kat sini. Yang kita anggap ke kanan sebagai positif. So dapatkan saya F8. Saya nak nilai F8. Tolong buat. Sama dengan jawapan akhir saya nak. F8 sama dengan 1 minit, 2 minit. Tolong buat. Boleh tak boleh? Faham tak apa saya sebut ni? Faham tak faham ni? Buatlah. Dah faham buatlah. Nak jawapan. Fx sama dengan Fx sama dengan apa? Negatif 150. Negatif ke positif? Negatif 150 kan? Betul tak? Negatif 150
kilo Newton. Betul tak dapat ni? Negatif 150. Dapat Fx sama dengan negatif 150 kilo Newton. Okey, itu sehingga step yang awak step 2 awak dah lukis dah siap lah. Awak dah siap cari nilai reaction. Cuma bila kita dah siap cari ni, kita pun kena nak senang kerja kita kan. Nak senang kerja kita, kita lukis semula. Macam mana saya nak tambah space kosong kat sini minum lah. Okey, save. Save kat mana tu? Okey, sekarang saya nak tunjuk pada awak. Kita dah siap cari ni. Kita dah siap cari. Apabila kita dah siap cari, kita lukis balik gambar rajah kita ni. Kita punya kuda asal ni. Sorry bengkok-bengkok sikit. So awak ada berapa? Tengah je. Okey. Awak ada kat sini. Awak ada kat sini. Okey. Sekarang load asal awak. Masukkan semua. Load asal awak kat sini. 90 ke 60 tadi? 90. 90. Saya tak letak unit Awak kena letak unit nanti. Saya tulis dengan mouse ni susah sikit. Ini 60. Ini E. Sorry, saya jauhkan sikit lah. Sorry, mana pemadam? Okay. Ini E. Ini F. Okay. Kat sini kita tak perlu lukis support. Kita tak payah lukis support. Kita hanya perlu letak nilai yang kita dah cari. EY berapa ni? 87.5 kan? EY 87.5. Kita ingat dalam pengiraan kita tadi, masa kita kira mula-mula tadi, kejap saya tunjuk pada awak. Nak suruh awak faham ni, benda ni penting pada awak ni. Sebenarnya semua penting kan. Mana pengiraan? Okey, kat sini. Saya screenshot dulu yang ni. Okey. Masa pengiraan kita tadi, EY kita declare, sorry, mana pensel saya? Lemah. Okay. EY kita declare ke atas kan? Dengar betul-betul saya nak cerita EY kita declare ke atas. Kita dapat jawapan EY sama dengan positif 87.5. Positif. Kita dapat tanda positif kat sini. Kita declare pun positif. Ke atas ni kita anggap positif kan. Kita dah bagi tahu tadi. Anggapan ke atas sebagai positif. So, nilai ini kita terus ambil. Mana dia kekal lah. Dia betul. Apa yang kita declare tu kita betul. 87.5. Okay. Sekarang kita tengok FY. FY kita declare dia ke atas. Okay, FY awak declare ke atas. Okay. Nilai FY daripada pengiraan kita dapat sama dengan negatif 87.5. Berlawanan. Kita declare ke atas ni, apa yang kita declare ke atas dia adalah positif lah. Tapi kita dapat jawapan sekarang negatif. Bila jadi macam ni, awak kena lukis balik benda ni. Dalam lukisan balik ni, awak kena letak dia ke bawah. Bermaksud dia berlawanan dengan apa yang kita declare. Kalau kita dapat nilai negatif, dia berlawanan dengan apa yang kita declare. Kita declare ke atas ni,
dia akan turun kat sini. Nilai dia adalah 87.5. Dan last sekali, F8. F8 ni kita declare dia ke kiri. Ke kiri F8. Kita declare ke kiri. Kita dapat jawapan negatif 150. Macam saya cerita ni lah. Apabila kita declare satu-satu arah, tak kira ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke, dan kita dapat jawapan negatif. Bermaksud dia berlawanan dengan apa yang kita declare tu. Dia mesti kita lukis berlawanan. So nilai dia samalah 150. Tah dia. Ini lukisan akhir awak. Okay. Sekarang kalau awak nak check cara paling mudah kekuda awak ni betul tak betul, senang je. Kekuda awak ni mesti dalam keadaan stabil. Masuk dalam arah Y. Sekarang ni kalau awak perasan, arah Y awak ada nilai load sebanyak 87.5. Nak tolak kekuda ni naik atas. Ni, kekuda ni naik atas dengan 87.5. Jadi untuk stabilkan arah Y, kekuda ni mesti ada load sebanyak 87.5 juga ke bawah. Sekarang ni bila 87.5 naik atas, 87.5 turun bawah, dia akan jadi kosong lah load arah Y. Mana kekuda awak tak gerak lah, stabil. So kita tengok arah X. Arah X dia ada 60. Dia ada lagi 90. Dah jadi 150 arah X. Arah X ke kiri. Mana kalau kita umpama nak tolak kekuda kita ni, dia akan bergerak ke kiri sebanyak 150 dah sekarang ni. Jadi nak stabilkan F ni, mesti ada load yang sebanyak 150 ke kanan pula. Barulah stabil kekuda awak. Boleh faham tak boleh faham cerita dia tu? Boleh faham tak boleh faham ni? Kita nak lukis balik berdasarkan nilai-nilai yang kita dah kira dalam reaction tadi, dalam step 2 tu. Tengok sini, tengok yang ada pada jawapan ni. Nampak tak yang saya sharing ni? Nampak. Mana bawah tak lihat tengok Lihat ni pula. Letih dah belah kiri, belah kanan pula. Okey. Ini 87.5 ni. Ini yang awak cari tadi. Awak cari kat mana ni? Ni. EY ni. Kalau dalam soalan asal ni kita declare dah. Kita declare dia ke atas. So bila kita declare ke atas, kita dapat jawapan pun positif sekarang ni. Bermaksud apa yang kita declare ni betul. Tak boleh ubah tanda dah. So nilai ni awak terus masukkan kat sini. Okey. Tapi pada FY ni awak declare asal tadi ke atas. Perasan tak? Masa pengiraan tadi, FY kita declare ke atas. Ni. Sebab tu kita tambah ni. Ni. Kat sini ni. FY ni kita declare ke atas ni. Tapi kita dapat jawapan negatif. Bila jawapan itu negatif, dia adalah bila kita nak lukis balik kat sini, kita kena lukis berlawanan arah daripada yang kita declare. Kita declare kat atas, jadi kita kena lukis kat sini berlawanan arah. So dia akan turun ke bawah. Nilai, tulis nilai asal. Nilai jawapan tu 87.5. Cuma sekarang tak perlu lukis. Tak perlu tulis negatif ni. Biar aja, kosongkan dia. Faham tak yang tu? Sama juga masa awak buat F8 ni. Kalau ikut F8, kita declare dia ke kiri je ni. F8 ni. Ini yang kita buat awal dalam pengiraan, dalam mula-mula sekali kita tanda. Sebab itulah dia jadi negatif F8 ni. Sebab awak tanda dia ke kiri mula-mula. Katakanlah kat sini, dalam pengiraan F8 ni, mula-mula sekali lagi dia awak dah tanda dia ke kanan. Okey.
Kalau awak tanda ke kanan mula-mula sekali, F8 dalam pengiraan. So dia akan jadi kat sini F8 tolak 90 tolak 60 sama dengan kosong. So awak akan dapat F8 saja sama dengan 150. Sama je, nilai sama kan ni? Cuma tanda je. Kalau awak buat mula-mula tu dalam bentuk ke kanan dah, awak just ambil nilai ni, letak kat sini. Tak boleh ubah tanda dah lah. Sebab kita tanda betul. Kita tanda ke kanan, kita dapat jawapan positif. So bila kita dapat jawapan positif, kita tak perlu ubah tanda. Itu je konsep dia. Apa-apa yang awak declare, arah ni awak declare ni, declare ke atas ke bawah ke dalam pengiraan awak. Bila dapat jawapan negatif, kena ubah arah. Itu je fahaman dia. Boleh faham Boleh faham tak boleh faham ni? Boleh. Sekarang ni awak nak buat step nombor 3. Daripada dah yang ni. Step 3 ni nak cari, step 3 lah yang awak nak cari internal force tu. Dalam bab 5 ni sebenarnya dia nak mencari internal force. Internal force tu kat dalam. Load yang buat ada kat dalam mana? Ini jawapan akhir ni. Ini jawapan dia dah ni. Ini jawapan yang pelajar ni, yang saya dah buat dengan pelajar ni lah. Yang ni kat dalam ni. Ni semua ni daripada pengiraan kat bawah ni. Okey. Ni kosong. Dia ada cara lah dapatkan kosong dengan cepat ni. Okey. Cara nak dapatkan jawapan akhir, jawapan kat dalam ni, internal force ni, kita kena buat base kepada member. Kita kena tengok dulu yang mana paling sedikit ada member dia. Contohnya A ni, A ada 3 member. 1 2 3. So dia banyak B ada 2 je. 1 2. Kalau C lagi banyak, ada 4. 1 2 3 4. Kalau E ada 2, F ada 3, D ada 4. So kita kena pilih yang paling sedikit. Sekarang ni yang paling sedikit adalah B dengan E. So awak boleh mula mana-mana. Nak mula pada B boleh, nak mula pada E pun boleh. Kita tengok contoh ni, dia mula pada B dah. Find internal force Dia buat pada B. Pada B, saya tanya awak macam mana Yang ni kena padam dulu. Padam dulu lah. Alamak, lambat lah. New, don't save lah. Okay. Kita ambil gambar soalan kita. Kita ambil gambar soalan yang ni. Okay. Kita letak sini. Okay, sekarang ni kita buat pada B dulu. Alamak. Kejap saya sambung sekejap lagi. Okay, sambung Boleh sambung ni? Boleh tak ni? Boleh je. Okay, kalau awak tengok nota ni, dalam nota ni awak ada sebenarnya jawapan. Apa jadi gemuk Okay. Kita kena cari dulu pada member yang paling sedikit. Okay. Paling sedikit kat sini adalah B lah. B dengan E kita boleh pilih saya cerita ni. So kita buat B lah ikut nota senang. So awak akan tanda ini B. Titik 1. B akan pergi ke sini. B akan juga turun ke bawah member dia Mana ni sekitar dia ni. Yang saya tanda putus-putus So B akan pergi ke A. B akan pergi kepada D. Inilah yang akan jadi macam ni lah. B A
Dia tak sampai pun ni, dia separuh lah. Dia separuh perjalanan dia tu. Kita putuskan dia. Ni B, D. Tengok betul-betul Lepas tu pada B juga dah ada log asal. Log asal ni jangan lupa ni. 60 So kita akan lukis log asal. 60. Okay. Sekarang tugas awak nak cari BA dengan BD. Dua nilai ni awak nak cari. Okay. So, untuk dapatkan nilai-nilai BA, BD semua nanti, awak hanya perlu guna satu, jumlah momen. Dua, jumlah X. Tiga, jumlah Y. So, awak perhati kat sini. Dalam ni kena awak kena tulis at B. Sebab kita buat titik B yang mula-mula sekali. Okay. Kita nak cari BA. BA ni arah X ke arah Y? BA tu sendiri awak perasan dia arah X ke arah Y? X. Okay, BA arah X. So kita hanya perlu ambil jumlah X lah sama kosong. So kita akan buat kat sini. Jumlah X sama dengan kosong. Ke kanan sebagai positif. Ini kita declare. So kita akan ada negatif 60 tolak BA sama dengan kosong. BA sama dengan negatif 60. Itulah jawapan dia. Siap, BA. Ni tanda lah. Tak buat pun tak apa ni benda ni. Simbol ni. Kita akan dapat negatif 60. Ada kilometer lah. Nak tulis, kena tulis lah. Jangan tak tulis. Dia akan jadi negatif 60. Okay. Nak senangkan, nak supaya awak ingat. Bila negatif ni dia adalah compression. Compression simbol dia macam mana? Ke dalam. Tulis huruf C. Supaya awak ingat. Sebab benda ni awak akan guna nanti. Ada soalan suruh awak lukis. Lukis dan tanda magnitude dia. Bila negatif, compression. Okay, settle untuk BA. Lepas tu untuk BD, kita cari BD. BD ni arah X ke arah Y? Y. Okay, bila Y kita kena cari jumlah Y sama, guna jumlah Y. So kita akan buat jumlah Y sama dengan kosong. Kita ada BD. BD ke bawah. So BD mesti jadi negatif lah sebab dia ke bawah. Ni arah ke bawah. Sebab kita declare yang ini ke atas sebagai positif. BD nak tambah dengan apa? Sekarang ni arah Y. Ada lagi tak nilai Y kat sini? Ada tak ada? BD dalam arah Y kat B ni ada lagi tak? Tak dengar jawapan? Ada ke tak ada? Awak dah jawab belum ni? Tak dengar saya. Allahu Akbar. Cakap seorang ni tak sedap ni. Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, dia akan jadi BD tambah kosong sama dengan kosong. So BD awak sebenarnya sama dengan kosong. Awak tak perlu cari pun. Kalau awak dah mahir, awak tengok tak ada arah ni, tak ada load daripada ni, tak ada sebaran load pada paksi Y. So BD ni akan jadi kosong. Ini cepatnya. Tapi mungkin awak tak faham lagi lah nak buat konsep ni. Sebab tu saya ajar juga. Okey, boleh faham? Dapatkan BA dengan BD. Faham ke tak faham? BA dengan BD je dulu. Faham. Okey, bagus. Kita sambung dengan titik E lepas ni. Okey, sambung Seterusnya kita akan buat pada titik E. E kat mana? E kat sini. Sorry, pemadam dulu dah. Ini E
Okey, kita lukis dulu. Kita tulis dulu at E. Okay, kita akan buat pada titik E. So lukisan dia akan jadi ke atas. E nak pergi kepada C. Ni EC. Lepas tu ke kiri. Ke kanan. Ke kanan akan jadi EF. Okay, ECEF. Oh, sebenarnya dia ada huruf F kat depan. FECF. Sebarang ni dia ada huruf F besar. F ni force lah. Saya lupa pula tadi. Sama juga tadi. So, apa kena tulis dia adalah F E kepada F. F besar ni force lah. Okay, ini lukisan asal pada titik E. E kat sini. Sekarang kita jangan lupakan nilai EY ni. EY yang kita dah kira tadi. So dia akan ada satu lagi tambahan EY. EY ni nak naik ke atas. Nilai dia berapa? 87.5. Okay. Saya nak buat cari nilai FEC dengan FEF. Okey, sebelum awak kira tu, Kiming, dapatkan jawapan saya FEF. Berapa jawapan dia? Tak boleh kira apa FEF tu. Ada lagi tak Kimi? Ke hilang dah? Ada, cik. Berapa jawapan dia? EF. Tengok gambar rajah ni. Ada X. Ada tak nilai lain? Ada X. 150. 150 tu pada titik F. Dia tak ada dalam lukisan kita ni. Kosong tau. Ya. F, E, F. Saya tak nak kira saya tunjuk cepat lah. Sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab kita ambil kat sini je ni. Kita ambil kat sini je. Lukisan ni kat sini je. 150 tu duduk belah ni. 150 untuk titik F nanti. Jangan guna lagi 150 tu. Sebab dia tak termasuk dalam lukisan kita. Lukisan kita hanya untuk EF. So FEF awak dah ada nilai. Sekarang FEC. Cari FEC. Berapa nilai FEC? Hitung sekarang FEC berapa? Negatif 8.75. Negatif 87.5. Okey, awak akan dapat FEC besar 8. EC sama dengan negatif 87.5. Buat simbol dia compression. Okey, settle kat sini. Okey, settle lah. Titik yang paling dua ada B dengan E. Settle, kita dah buat dah. Sekarang titik yang tiga, A dengan F. Kita kena buat A dengan F. Okey, kejap saya nak awak lukis dulu titik A. Titik A kita akan awak kena buat lah at A. Dan saya nak awak lukis kat sini at A. Kita buat A dulu. Cuba lukis dulu kat nota awak. Lepas tu kita sambung lagi. Saya nak padam yang lama ni. Okey, kita sambung pada titik A. Ini lukisan titik A. Awak dah siap lukis belum? Dah siap lukis ke belum? Saya nak tunjuk Siap. A. Okey, A. Oh, A panjangnya. Apa ni? Kepala nak ajar awak ni. Okey, A. Mana A ni?
Okey, titik A kita ada 3 nilai. FAC, FAD, FAB. Ini yang kita nak kena cari. Okey. Dan kita tak ada sebarang nilai di belakang dia ni. Sini tak ada, sini tak ada. Dalam gambar raja soalan kita pun tak ada dan tak ada. So tak perlu lukis lah. Bukan, tak perlu tanda lah. Tak perlu buat nilai lah. Kalau tadi pada B dia ada 60. Pada E dia ada 87.5 kat sini. So yang ni je gambar raja dia. Oh, ni panjang sikit ni. Contohnya kita nak cari sekarang kita nak cari sebelum nak cari kita awak kena leraikan. FAD ni salah pemadam pula dah. Pensel FAD ni dia dalam arah seron. Bila seron kita kena leraikan dia pada dua arah. Arah X, ini arah Y, ini arah X. Awak kena pecahkan dia. Jadi umpama dia nak pecah tu macam ni lah. Ni segitiga awak. Yang seron ni, yang asal seron ni adalah FAD. Payah saya bagi tahu macam ni. Ni masalah nak terangkan bagi awak faham ni. Okay, ini soalan asal. A dan anak panah dia F A D. Okey. Sekarang kita kena pecahkan AD ni dalam bentuk dua arah. Satu ke sini, satu ke sini. Sini akan jadi apa dia tulis? Dia akan tulis X dengan Y, simbol X dengan Y. Ni Y, sini X. Kita pecah macam tu. So kita nak cari dulu X dengan Y ni. Saya pun tak boleh ingat. Okey, segitiga. Segitiga kita, ni lukisan segitiga kita ni. Segitiga penuh lah. Dah tahu segitiga ni saiz dia berapa. Okey, segitiga saiz penuh ni panjang dia 3.6. Kat bawah tu ada 3.6. Tegak dia 1.5. Okey. So kita boleh cari tak nilai ni? Nilai Z ni. Boleh cari tak? Boleh cari. Boleh. Nilai Z. Boleh. Boleh kan? So awak akan dapat 3.9 macam ni lah. So saya tak nak tunjuk cara nak cari tu. So awak akan dapat nilai Z sebanyak 3.9. Okay. Apa kena-mengena lukisan bawah ni dengan yang ni? Okay. Kena-mengenanya kita nak cari X ni. X ni dalam pengiraan dia kena berdasarkan gambar raja segitiga ni lah. Okay. Dia buat dulu. Okay, dia tunjuk dulu cara nak dapatkan X tu. Nak senang kerja kan. So kalau nak senangkan kerja, supaya kita tak tertinggal, kita cari dulu X. So untuk X kita akan dapat nilai add sama dengan FAD je. Macam mana FAD? Tak. Bukan. Dia bukan cari dulu. Okay, saya tak berapa ingat tak. Okay, sekarang ni kita nak cari FAB dengan FAC. Awak ingat kat sini ada X. Kenapa ni? Sini ada X. Sini ada Y. Okay. Kita tahu tadi kita ada dua cara je. Jumlah X dan jumlah Y. So kita buat jumlah X dulu. Jumlah X sama dengan 0. Ke kanan sebagai positif. Okay. So kita tengok gambar raja kita ni, arah X sahaja. Kita ada yang pertama FAB. FAB ni dah bergerak ke kanan. So kita akan ada F A
B. Okey, positif lah sebab dia ke kanan. Dan kita anggap ke kanan sebagai positif kan. Lepas tu dia akan tambah. Tambah dengan, tengok dalam gambar rajah ni mana lagi ada arah X. Kita akan nampak ni, huruf X ni. So kita akan tambah dengan F AD. FAD dileraikan arah X. Dia adalah FAD sebenarnya. FAD yang dileraikan arah X. X tu kita tak tahu lagi lah. Nanti saya tunjuk cara dapatkan X. So kita hanya ada arah X, FAB ni satu, dan FAD yang dipusingkan ataupun dileraikan arah X. Settle kat situ. Dah tak ada dah. Tak nampak dah arah X kat sini. FAC ni paksi Y. FAD dileraikan arah Y, dia akan jadi paksi Y lah. So bila tak ada, kita akan sama dengan kosong. Okay, sambung lagi. Tak boleh sambung lah. Dia tak boleh nak buat dah ni. Kita kena cari X je dulu. Sekejap lagi saya tunjuk cara X. Nak tunjuk paksi Y dulu ke? Nak dapat X dulu? Dapatkan X dulu lah. Saya tak buat apa ni pula. Okay, X ini, X yang kita nak cari ni, dia berdasarkan gambar rajah kat sini. Okay, X, untuk dapatkan X mestilah sama dengan, ya, saya takut saya terlupa, 3.6 per 3.9. Okay, X ni cari dalam gambar rajah segitiga ni, aku kena cari paksi X. Mana paksi X dalam gambar rajah segitiga ni? Ni berapa nilai dia, paksi X? Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. So kalau dalam gambar rajah segitiga ni, berapa nilai X dia? 3.6. Okay, so awak akan dapat 3.6 per dengan hipotenus dia. Nilai hipotenus 3.9. Ini adalah X. So kalau Y mesti Y ke atas. Yang Y sama dengan Y yang ke atas. Y berapa? 1.5 bahagi 3.9. Ini dua nilai. Dua nilai X. Ini nilai X. Dan ini nilai Y. Cara dia mudah je. Cara dia yang mudah awak nak ingat adalah benda yang nak cari Y. Contoh nak cari Y. Y yang ada kat atas. Bahagi nilai yang sama. 3.9 ni. Bahagi dengan hipotenus. Kalau nak cari X yang ada atas. So dalam pengiraan kita kat sini, kita patah balik kat sini. Kita ada F AB tambah F AD darab dengan 3.6 per 3.9 sama dengan kosong. Okey. Sekarang ni kita kecilkan 3.6 per 3.9 ni. So itu je cara dia. Kalau kat sini awak akan ada FAB ni yang kita buat ni, FAB tambah FAD bahagi darab dengan 3.6 bahagi dengan 3.9 sama dengan kosong. Okey, ini yang kita buat dalam nota tadi. Sekarang ni, dia tak payah kecilkan 3.6 3.9. Saya lupa, kita dah ada nilai ni. Nilai ni kita dah ada ni, FAB ni. Ni adalah FAB. Okey. Sambungan kat sini. Mana saya nak sambung ni? Tunjuk sini lah. Boleh tunjuk sini. FAB tadi kita dah ada
FAB, formula yang kita buat ni, FAB tambah FAD darab 3.6 per 3.9 sama dengan kosong. Cuma sekarang ni kita ada nilai FAB ni sama dengan negatif 60. Ni FAB ni dia ada jawapan negatif 60. FAB sama dengan negatif 60. Mari mana FAB negatif 60? Ini yang abang dah kira dalam yang atas ni. Ni yang abang kira ni, FBA negatif 60. Kenapa FBA negatif 60? Yang bawah ni kita nak guna FAB. Kenapa guna jawapan yang sama? Mana saya nak cerita pada awak? Okey, tengok sini. Okey, tengok sini. Tadi kita kira FBA. Kita dah dapat nilai FBA yang kita buat tadi. Mula-mula sekali, cerita ni. Kat mana mula-mula? Okey. FBA kita ni kat sini. BA ni kita buat dah tadi. Kita dah kira tadi FBA, kita dapat jawapan negatif 60. Kalau lukisan ini kita sambung straight, dia akan sampai ke A lah. A kat sini contohnya. A. Ni A. Ini ada satu garis straight lah. Sama dengan B kan? Mana? Kenapa tak sambung molek ni? Nak bagi awak faham ni. Okay, ini lukisan asal A kepada B. Kita dah faham tadi, apabila ada benda ni, dia nilai dah ada ni. Nilai jawapan dia A ke B mesti negatif 60. Jadi kita hanya perlu lukis partner dia kat sini. Simbol partner dia. Partner dia berlawanan dengan yang ni lah. Lawan balik. That's why dia akan jadi compression negatif 60. Jadi untuk A ke B, ini yang belah ni dia akan jadi F A B. Yang ni FBA. So kalau FAB dia akan jadi ke sana lah pula simbol dia. Jadi untuk yang kat bawah ni sama kan simbol ni? Simbol kita FAB ni sama kan? Ke sana. FAB nilai dia adalah negatif 60. Daripada mana? Kita dah ada kat pengiraan yang atas. So kita akan masukkan negatif 60 kat sini. Tambah FAD darab 3.6 per 3.9 sama dengan kosong. So kita hitung FAD 3.6 bahagi 3.9 sama dengan 60 ni kita bawa ke sebelah. Okay. Ini awak darab je lah 3.6. Guna matematik biasa lah ni. 3.6 FAD dia bawa 3.9 ke sini, darab dapat 234. So FAD saja 234 bahagi dengan 3.6 akan dapat 65 pula. 65 sekarang ni dapat dalam bentuk positif. Bila positif dia adalah tension. Tension bukan macam ni simbol dia. Tension keluar ada simbol ni. Salah simbol ni. Tension dia adalah bentuk macam ni. Roti. Positif 65 Ini untuk nilai FAD. FAD. Mana jawapan kat atas dia tunjuk FAD macam mana? FA ke D. Saya terbalik Mana tadi internal force? Tension ke dalam, compression keluar. Saya yang terbalik bagi tahu awak ni. Jawapan kat sini ada. Betul lah. Ni compression dia keluar lah. C ni keluar. Kalau tension ke dalam, betul lah. Yang ni betul dah ni. Tension ke dalam Saya terbalik pula. Tension ke dalam, dia berlawanan dengan yang luar kan. So lukisan kita tadi, lukisan kita kat sini
kat sini. Kat sini awak dapat negatif 60. Dia keluarlah negatif 60 ni. Okey. Ni negatif 60 ni base kepada yang awak dapat dalam pengiraan untuk titik B. Titik B kita dapat negatif 60. Bila kita dapat jawapannya, kita terus buat kepada kukuda kita A B A kepada FBA. Kalau awak cari FAB dulu pun tak ada masalah, awak akan dapat negatif 60 juga. So kita tahu FBA atau BA dia akan dapat negatif 60 bermaksud compression 60. Terus lukis macam ni 60. Jadi bila kita nak cari kita FAB, inilah juga nilainya untuk FAB, dan juga FBA inilah nilai dia juga sama. Jadi masa kita nak buat step nombor 3 kat sini, sorry, untuk titik A ni, kita nak mencari nilai tadi. Kita nak cari nilai FAB kan. Ni FAB ni kita dah ada nilai ni. FAB nilai dia adalah negatif 60. Itu je lah saya confuse ni. Saya tertukar. So awak akan dapat positif dia lah, tension. Bila positif tension, simbol dia ke dalam. Okay. Ni panjang sikit, nanti awak tengok balik nota lah. Susah ni nak cerita bagi detail. Okay, seterusnya adalah faksi Y. Yang ni kita nak tengok fokus yang ni pula Faksi Y sama kosong. Faksi Y sama kosong. Kita ambilkan kat sini Faksi Y sama kosong. Kita ada FAC. FAC ke bawah sekarang ni. Ni FAC ke bawah. So dia akan jadi negatif FAC lah. Negatif FAC. Tolak FAD. Tolak FAD. FAD ni dalam arah Y. Sebab Y ni turun ke bawah, Y yang ini turun ke bawah, dia akan jadi tolak juga. So that's why lah kat sini dia akan jadi tolak FAD darab dengan Y. Ni Y kita kan. Y ni kita dah dapat nilai tadi 1.5 bahagi 3.9. So dia sama dengan kosong. Sebab dah tak ada nilai dah kat belakang ni, kita sama dengan kosong lah. So FAC tolak FAD. FAD dah ada jawapan ni. Kita dah dapat jawapan FAD ni. So FAD ni kita masukkan kat sini 65. Darab dengan 1.5 bahagi 3.9, awak akan dapat kosong. Okey. So awak akan dapat negatif FAC tolak 25 sama dengan kosong. FAC saja sama dengan negatif 25. Bila negatif dia akan jadi compression. Ya. Okay. Settle titik A. Saya rasa awak tak faham sangat, tapi tak apalah, nanti awak tengok nota ni. Saya nak pergi kepada titik mana? Titik F. Okay, titik F ni saya akan tengah sekali lagi. Dia sebenarnya titik F ni sama dengan titik F ni sama dengan A lah, sebab dia tiga penjuru kan. Titik F mana nota ni? Ya, F ni kat sini. F kalau kita lukis dia akan jadi F nak pergi D, F nak pergi A, nak pergi E, dan kat sini dia akan jadi F nak pergi kepada C. Ini F sendiri. Okay. So kita akan buat yang titik F pula Okey, titik F kita dah lukis tadi, kita ada FE. Betul. Dan kita ada FFD. Kita juga ada FFC. Dan kita ada nilai asal, load asal 150 ni. Dan kita juga ada nilai 87.5. Load asal yang kita cari yang mula-mula sekali, reaction tu kan. So sekarang macam tadi juga, FFC ni kita akan leraikan dia. F nak pergi FC, anak panah ke atas, kita leraikan dia ke atas lah. Ini X, ini Y. Okay, settle. Segitiga kita sama Zahais. Kita ada segitiga
Tengah sikit. Segitiga kita adalah 3.9, 3.6, 1.5. So kalau kita nak cari X akan jadi 3.6 per 3.9. Sama lah dengan atas tu. So abang tak perlu buat banyak kali, abang boleh copy yang atas je ni. Sebab segitiga ni adalah sama saiz. Okey. Sekarang kita buat jumlah pasti X sama dengan kosong. Arah X dalam gambar rajah ini, arah X yang kita ada adalah 1. Lepas tu 2 kat sini. Satu lagi ni yang kita leraikan ni. Ketiga kita ada FFI. Sebab dia ke kiri, dia akan jadi negatif FFI lah. Ini FFI ni sekarang negatif FFI. Sebab dia ke kiri. Lepas tu dia tambah 150. 150 dia tambah sebab dia ke kanan. 150 ni. Kita ada declare dia ke kanan sebagai positif. So kita tambah Okey. Lepas tu kita akan tolak FFC. Tolak FFC yang dileraikan arah X. Yang dilerai X. FFC darab dengan X. Sekarang ni X ni kita tahu 3.6 per 3.9. So kita boleh hitung lah FFC saja. 3.6 per 3.9 sama dengan 150. Sebelum tu FFI ni, nilai FFI berapa? Nilai FFI tiba-tiba hilang kat sini FFI ni. Kat sini tiba-tiba hilang FFI. Adakah nilai FFI ni dah ada dalam penyelesaian ke atas? Kosong. Ya, jawapan dia adalah kosong. FFI ni kita dapat dah dalam masa kita cari pada titik E. Ni FFI ni. Yang kita dapat dah kosong. That's why lah kat sini tiba-tiba hilang. Dia ringkaskan terus. Patutnya ada kosong lah. Kosong tambah. Malah ada sebab kosong kan. So bila awak boleh hitung kat sini, awak akan dapat je FFC sama dengan 162.5 kN positif. Bila positif dia adalah tension. Dapat lukisan macam ni. Okey. Seterusnya kita akan cari jumlah paksi Y. Ini. Dalam lukisan ini kita kena pasti arah Y sahaja. Arah Y yang kita ada ni 1. FFD 2. FFC dileraikan arah Y 3. So ada 3. So yang pertama 87.5 ni dia turun bawah. Sebab kita declare kat sini ke atas je positif. So 87.5 akan turun bawah, dia akan jadi negatif. 1. FFD naik atas. FFD positif. Okey, FFC dileraikan arah Y. Salin dulu FFC. Salin FFC Y. Y ni daripada jawapan ni. Ni dia buat cepat lah. Y ni dia tak tulis huruf Y, dia terus ambil jawapan. Sebab kita tahu dah So yang ini kita boleh kira terus. FFC pun dah ada nilai. FFC ni 162.5. Dia ganti je kat sini. Bila hitung-hitung awak akan dapat 25 kN tension. Okey, nak senang kerja awak sekali awak dapat jawapan, awak terus tulis. Alamak. Ni saya lukis tak proper lah. Saya lukis tanpa objek huruf lah Okay, ini. Okay, tadi kita dah kira B. Okay, dah betul-betul. A, B, C, D, E, F. Kita dah ada A, B. Jawapan pertama sekali kita dapat adalah BA. BA kita dapat negatif 60. So negatif adalah keluar. Simbol dia adalah keluar.
Tukar colour lah. Simu dia adalah negatif 60. Okay. Lepas tu kita ada EF. EF kita kira dapat kosong. BD pun kita kira dapat kosong. Okey, saya letak jawapan yang full lah. Yang ni ada 60. Yang ini ada 90. Yang ini ada 150. Yang ini ada 87. 5. Yang ini ada 87. Okey. Yang kita dah siap kira BA E ya, EC kita ada tension juga 87.5. Lepas tu kita kira balik lepas lepas titik B, titik E. Lepas tu titik A kita kira. Titik A kita kira tadi, kita dapat jawapan pada A kita dapat jawapan AD sama dengan ni AD sama dengan 65 positif. A kepada D. Ni A kepada D yang tengah ni. Positif 65, positif ke dalam. 65. Lepas tu kita kira AC. AC kita dapat negatif 25. Negatif 25. Lepas tu kita kira titik F kan. Titik F kita dapat jawapan untuk FC 162.5. F nak pergi C, positif 162.5. 162.5. Okey. Last sekali kita ada juga FFD 25. F nak pergi D. FFD sebanyak positif 25. Okey. Sekarang ni dia tak ada nilai, adalah satu je. C kepada D je, tak ada nilai lagi. Okey. Ini yang awak nak buat titik last kali ni. Titik last kali nak dapatkan CD. So kita akan buat pada titik C. Nampak tak gambar rajah ni? Nampak tak nampak ni? Nampak cik? Yang nak cari sekarang ni CD saja. So kita akan lukis pada titik C. At C. So kita lukislah ni C. C nak pergi D 1. Ni F C D. Lepas tu dia akan ada F C nak pergi A. Lepas tu dia akan ada lagi F C nak pergi E. Ini titik C lah. Dan dia juga akan ada sero F C nak pergi kepada F. Okey. Sekarang yang kita nak sekarang adalah CD. CD sahaja. CD ni arah dia pasti X. So kita akan buat jumlah X sama dengan 0 ke kanan sebagai positif. Okey. So pasti X saja. So kita tak payah cara. Ni pasti Y. Ni tak payah cara. Ni tak payah cara. Okey. Cuma FCF ni kena leraikan arah X lagi. So dia ada dua lah kat sini. Sini Y. Sini X. Okey. Kita nak buat pasti X saja. So kita akan ada F C D. Sebab dia ke kanan positif kan. Tambah F C F darab dengan X. X kita kat sini adalah 3.6.
per dengan 3.9. Dia adalah nilai yang sama. Sebab segitiga tu sama saiz kan. So bila awak hitung punya hitung, awak akan dapat FCD awak sahaja. Ni. Semua ganti dulu ni. Ganti FCF ni dah ada nilai ni. Okey, kat sini kita akan gantikan dia lah FCD tambah FCF ni ada nilai dah ni. Mana nilai dia? 162.5. Negatif berarti. Betul lah 162.5. 162.5 darab dengan 3.6 bahagi 3.9 sama dengan 0. So awak akan dapat nilai dia adalah negatif 150 kN tension. Sebab dia negatif kan. Kenapa tension pula? FCD 150 kompres ya. Negatif. Kenapa dia buat 150 tu tension? Negatif ni, salah ni. Dia akan jadi negatif. Saya tak kira. Betul lah terbalik ni. 150 ni simbol dia terbalik. Dia akan dapat 150 macam ni. 150. Yang nota awak tu dia tulis tension kan. Sepatutnya dia adalah kompres. Negatif 150 adalah kompres. Okay. So itu yang last sekali kita dapat adalah negatif. Ni saya tulis kat atas sama dengan FCD sama dengan negatif 150. Nilai ni kita akan masuk kat atas ni lah. C kepada D negatif. Dia adalah kompres. Okay. So itu sahaja penyelesaian dia. Bila awak siap dah semua kira, yang terakhir sekali awak adalah kena lukis semula gambar rajah yang inilah sebenarnya kita nak. Ni. Ini. Daripada pengiraan awak tadi, awak akan dapatkan gambar rajah ni. Ini yang kita nak sebenarnya. Barulah selesai kerja awak. Ni dah masuk. Dah habis lah bab. Bukan habis bab lah, habis contoh satu lah. Ini contoh nombor 2 ni awak tengok dulu lah. Tengok dulu kalau boleh buat. So mungkin ada yang tak berapa faham lagi, tak apalah. Ini contoh pertama ni memang tak expect lah semua orang akan faham. Cuma tempat-tempat penting tu awak boleh faham lah sepatutnya. Okay saya rasa cukup lah kelas saya hari ni. Attender dah buat dah attender. Dah cik. Okay baiklah kalau macam tu jumpa balik kelas bila esok ada meeting. Ingat nak berkati esok kelas lab esok ke apa? Jadi last sekali saya rasa awak kena tengok balik semua bab satu ni, cuba buat semula lah. Kalau tak faham boleh tanya lah. Bukan bab satu, contoh satu ni. Contoh dua ni kalau awak rajin awak boleh buat untuk dapatkan reaction dulu, biar faham dapatkan reaction. Sebab dalam bab ni kalau awak tak boleh cari reaction, awak tak boleh buat semua yang lain. Reaction ni sangat penting lah nak cari. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cik. Waalaikumsalam cik. Masih cik. Okey, sama-sama.